Dong 5 minit dulu. Ni. 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 Yang tak nak buka. Okay, sorry. Tanyalah. Tak apalah, saya potong. Tak boleh, sikit. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Zainuddin bin Zainal Abidin dari SK Bandar Tenggara 1. Hari ini ingin membentangkan sebuah inovasi ataupun sebuah KIK yang bertajuk Fun Kit, kit pembelajaran berasaskan permainan kaedah pengawitan makanan. Jadi ini adalah kumpulan primer, bidang inovasinya penyampaian perkhidmatan dan kategori penambahbaikan. Ini adalah sokongan dan kelulusan daripada pengurusan pihak tertinggi. Yang terbaru saya dapat daripada Dr. Rustam daripada UTM. Saya di-sharekan dengan juri, menyatakan setiap satu daripada bahan yang saya buat itu telah pun dikomen dan diberikan komen yang positif lah. Okay, seterusnya ini adalah tim saya dalam skuad kajian dan inovasi Bandar Tenggara 1 dan fasilitator daripada Ketua Panitia Sains. Saya terus kepada pelaksanaan tindakan penyelesaian. Okay, apakah Fun Kit yang berada di depan saya ini? Fun Kit ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, dia terdiri daripada satu permainan yang ada 4 stage. Dia ada stage untuk yang murid yang tak boleh baca langsung. Dia ada stage untuk murid yang boleh baca tapi tak faham. Ada lagi yang boleh, yang dah mahir dan juga yang paling mahir. Ia adalah kerana kita wujudkan permainan ini kerana ia merupakan satu masalah berlaku apabila topik pengawitan makanan tahun 6. Topik bab 8 ni dia dah buat ujung-ujung. Masa tak cukup kita nak buat, tuan-tuan dan puan-puan. Masa kita cuma ada dalam 2-3 minggu untuk topik 8 ni, sedangkan dalam tajuk pengawitan makanan ada 12 subtopik. Jadi sekali masuk kelas cuma boleh paling banyak pun 2 je kita boleh ajar. Nak habiskan 12 kena ada 6. Jadi masa tu sangat banyak. Dan macam mana kita nak berikan masa itu jadi kurang dalam keadaan murid pun tak bosan dengar je cikgu ajar ke depan, dan kita boleh jadikan dia lebih menarik. Jadi kita pergi kepada seterusnya. Saya kenalkan set yang pertama. Set yang pertama dinamakan sebagai set How. Wow. Dia tak boleh sebut laju sangat, nanti jadi lain bunyi dia. Okay. Kemudian set Hawa ni dia terdiri daripada kad dan juga ada papan yang beroda. Di mana kad ini kita ada gambar dan juga ada warna di tepi. Ini murid-murid yang tak boleh nak membaca. Macam mana mereka nak mempelajari? Kadang-kadang tahun 6 ada yang tak boleh baca lagi. Macam mana dalam tak boleh baca tapi dia boleh belajar? Nak dapatkan TP3 sekurang-kurangnya, tak baca pun boleh belajar. Okay, jadi kita main roda ni, kita pusingkan roda ni. Ada kaedah pengawitan makanan. Satu perkataan je kat situ, nama proses dia. Contohnya, terberhenti kat nombor 8. Pusing-pusing berhenti kat nombor 8. Jadi pempasteran. Ambil kad yang ada. Mula-mula kita bagi kad sama rata dengan murid-murid. Contoh dia berempat, kita bagi 4. Seorang 4 ke seorang 20 kan. Kemudian siapa yang pusingkan kad tu, kemudian ada warna hitam tu, dia akan letakkan, susu pempasteran dia akan sebut. Dan ada gambar kat situ. Maka siapa yang habis dulu kad tu, pusing, maka dia akan menang. Jadi mereka akan ada permainan dan menyeronokkan siapa nak menang dulu, siapa tak menang dulu. Okay? Dan ini adalah contoh bahannya ketika ia dimainkan. Okay, seterusnya yang kedua adalah IQ board. IQ board ni kira standard tinggi sikit. Murid-murid ni dia boleh bermain. Ada dadu. Dadu ni ada dekat sekitar dia punya permukaan tu ada warna. Kita minta bantuan warna juga, dan juga ada gambar dan ada cara. Contohnya kat sini menggunakan garam bagi menyingkirkan kelembapan makanan. Apa tu? Kaedah apa tu? Jadi murid nak tahu, mereka tengok warna yang warna hijau tu, mereka cari warna hijau. Contohnya yang ni warna merah. Dia akan susun. Dia susun dan dia tengok buku. Cikgu tak payah ajar pun. Dia tengok buku, susun perkataan tu. Apa nama proses ni sebenarnya? Maka mereka akan dapat belajar di situ bersama-sama dengan rakan jugalah. Okay, jadi ini kita memerlukan warna lah, membantu, dan juga gambar. Seterusnya set yang ketiga adalah set sesuai cantum. Ia lebih kurang macam main puzzle. Tapi bila puzzle tu kita susun, murid tu susun dan diangkat. Diangkat dan kita akan lepas lihat gambar tu, dia akan cakap. Dia akan cuba terangkan. Ni gambar apa? Gambar buah. Gambar buah ni apa proses proses pengawitan makanan yang boleh dilakukan. Kawan dekat belakang boleh semak. Jadi ini akan berlaku proses bersoal jawab dan sebagainya lah. Jadi mereka akan lebih seronok dan merasakan benda ini boleh masuk dalam kepala macam tu sajalah kan. Jadi murid ini adalah murid yang boleh membaca dan lebih mahir dalam pelajaran. Okay. Kemudian kalau mereka kata tak nak cikgu, bosan lah, ni semua dah biasa, kita bagi high standard lagi. Kita bagi yang lebih tinggi, iaitu Tasya Puzzle. Tasya Puzzle ni memang susah tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak buat yang saya punya, saya buat dia pun bertahun juga nak siap. Dia akan sambungkan bahagian-bahagian puzzle tu, berlainan puzzle kan, soalan dan juga jawapan. Jadi kita ambil proses dan juga apakah maksud dia. Contoh kat sini, pembekuan penyimpanan makanan bawah suhu berderajat Celsius. Jadi kita akan sambung-sambung, dia akan jadi bentuk. Contoh kat sini ni bahan dia, dan kita adaptasi lagi, kita pertama baik kita letak juga dengan
kantor pembesar dan kita kecilkan tulisan tu supaya murid-murid tu teringin betul nak tengok kan pakai kantor pembesar tu. Jadi mereka akan lebih seronok. Itu contoh hasil yang dah siap. Okey. Inilah 4 set ni. Jadi set penuh fangkit ni terdiri daripada 4 stesen berbeza kekuatannya. Dia baik untuk digunakan kerana sekarang ni kat sekolah kita tak boleh nak letak kumpulan murid pandai murid lemah, tak boleh. Kita kena letak je dalam satu kelas. Jadi itu membantu sangat untuk kami guru-guru dalam memberi pelajaran kepada murid dengan berkesan. Jadi kami juga menyediakan manual penggunaan dan juga rancangan pengajaran harian. Jadi keberhasilan projek, kalau kita dapat lihat kat sini, saya menggunakan temu bual sebelum dan selepas. Dan kemudian pemerhatian, kita dapat tengok daripada pemerhatian tu murid tu boleh berkesan ke tidak. Mula-mula mereka tak nak belajar, kemudian mereka jadi nak belajar. Ujian prapaskah ni lebih kepada latihan yang saya berikan. Latihan soalan yang mudah-mudah saja kita bagi. Mula-mula memang tak nak jawab. Kadang-kadang kosong tu bukan tak nak jawab. Bukannya dia tak tahu nak jawab, kan dia tak nak jawab. Kemudian tiba-tiba mereka menjadi lebih seronok dan mereka nak menjawab soalan dan dapat juga jawab kerana ia adalah soalan yang mudah. Dan seterusnya rakaman video. Yang paling penting pada saya adalah rakaman video kerana kita dapat tengok bagaimana perubahan behaviorisme ataupun sikap murid itu sendiri. Seterusnya, faedah sampingan. Okay, saya tengah, bila saya berkongsi dengan rakan-rakan guru dan rakan-rakan di sekolah saya dan saya main kat sekolah mereka, tiba-tiba ada yang call atau WhatsApp saya ditanya macam mana dijual tak benda ni. Bersama tu saya guna yang ni lah tahun 2019 dan saya sharekan. Dia kata boleh beli tak. Saya terkejut, ada nak jual kita boleh kita dan saya terus deal dengan pasukan saya cari ibu bapa yang boleh menjalankan tempahan dan walaupun kita belum jual tapi kita dah bersedia ke arahnya dan kita telah pun siap bahannya. Okey, iaitu kalau set jimat dan juga set happy, nak set yang mana satu. Contoh set jimat tu yang inilah. Yang ini menggunakan bahan-bahan material yang agak murah dan dalam RM50 saja kita jual. Okey, harganya adalah RM20 dia punya modal. Dan kemudian kalau nak yang set yang lebih baik iaitu set ni set happy. Happy seronok tengok dalam ni. Murid tengok benda ni mereka akan seronok. Jadi harga dia RM150, kita punya modal kita jual RM200 dan mungkin boleh naik lagi. Dan kalau kita buat banyak mungkin boleh costing dia boleh lagi rendah. Dan kita telah deal dengan ibu bapa yang ada kedai printing Bugis di Bandar Tenggara untuk kalau orang tu kata nak beli je kita terus jual. Dan kita call, beli siap kak? Okey, berapa biji dia nak? Macam tu. Jadi kita dah ready. Siapa nak beli boleh PM saya terus. Okey, kemudian elemen sekolah kesejahteraan ataupun elemen manusiawi. Sebab kita bila kita bermain dengan kanak-kanak, murid-murid ni bermain, mereka akan rasa seronok. Ada rasa nak menang, ada rasa kalah, kemudian rasa gembira, rasa sedih. Itu semua adalah elemen-elemen yang kita dapat nilai daripada yang kita dapat. Kalau kita buat benda-benda macam itu kita akan sendiri. Tapi kalau kita buat benda yang maujud depan mata, mereka akan bermain dengan kita, mereka main dengan kawan-kawan, nilai itu yang penting. Jadi dapat saya sharekan dekat sini. Jadi ini, dan saya juga dalam minggu saya sekolah, saya juga buat satu pertandingan. Contohnya pertandingan paling mudah lah, sebab paling mudah ada yang wow tadi kan. Jadi dia main seronok lah kalau kita tengok dalam permainan mereka. Kemudian impak dan pembuktian. Penilaian yang pertama daripada penggunaan kepada pelbagai aras. Memang kalau saya masuk kelas ni, saya duduk kat belakang, saya bagi bahan, mereka boleh main. Mereka boleh bermain dengan, memang akan bising sikit, tapi mereka bermain, bertanya dan juga berseronok untuk tengok siapa yang menang, siapa yang berjaya, siapa yang kalah. Kemudian mereka akan tanya saya kalau perlukan masalah. Jadi kalau ada masalah, jadi itu merupakan salah satu daripada tugas saya sebagai facilitator. Dari segi kawalan kelas, of course kawal senang. Saya duduk kat dalam kelas sekolah tu, rupanya kelas ni senang rupanya. Selama ni saya ajar yang pertama ni, yang kedua ni, ingat dua je. Lepas tu tak boleh. Mereka boleh ingat, lepas tu dia tak ingat. Jadi ini yang berlaku bila kita bahagi permainan ni. Mereka terus dapat jawab dengan baik dan mereka tu pula aktif bertanya kepada saya. Dari segi masa, kelas biasa kita gunakan 2 kaedah. Macam saya kata tadi, pengawetan makanan cuma satu perjumpaan itu mengambil masa 60 minit. Kalau 12 kaedahnya mengambil masa selama 360 minit. Tetapi dengan fun kit, 12 kaedah pengawetan makanan ni 3 masa saja kita guna. 3 waktu, iaitu hanya 90 minit mendapat penjimatan masa sebanyak 270 minit. Lebih kurang sama kan cara bentang kan? Okey, jadi 9 waktu kita berjaya settlekan. Jadi 9 waktu ni kita boleh buat macam-macam lagi, experimenting dan sebagainya, atau kita masuk tajuk baru. Banyak keuntungan dia. Jadi seterusnya faedah luar jangka pula, saya juga tiba-tiba dipanggil oleh rakan-rakan guru-guru baru untuk berkongsi, dan juga saya dipanggil oleh PPD Kulai untuk berkongsi dengan guru-guru sains. Dan yang paling saya seronok bila saya tengok anak murid saya ni, yang saya tahu memang mereka susah nak belajar, tiba-tiba dia berseronok dan bertanya saya macam-macam soalan. Itu benda yang kita nak share pun, nak cakap kalau kita cikgu kan, kita dapat rasa betapa seronoknya bila apa yang kita tak jangka tu boleh terjadi kenyataan. Dan saya juga berkongsikan dengan jadi permainan ini juga, bila kita mainkan, kita akan rasa macam kita tak sangka yang murid tu daripada permainan boleh dapat ilmu. Rupanya bukan kena main saja, bukan kena ilmu saja, bila kita main dapat ilmu. Maka ia selaras dengan konsep ABC, anak yang baik lagi cerdik, yang diilhamkan oleh KPPM kita. Dia kata dengan saya nak pasangkan jersey
kepada anak murid saya. Jadi saya buat itu dan jersey itu menjadi jersey jasmani, emosi, rohani, sosial dan akhirnya barulah itu intelek dapat masuk. Alhamdulillah selaras dengan funkin ini. Maka potensi pengembangan universiti ia boleh digunakan aktiviti bebas di rumah tempat awam selain menggunakan aktiviti perpustakaan, BBB guru ganti dan peranan lain sebagai tempat peranan sebagai otak rehat. Macam kita duduk kat mana-mana, kita main saja, kita boleh relax dan kita belajar. Okey, ini contoh. Ini adalah sebenarnya tak dapat dimainkan sebab saya tak buat laptop tadi. Ini adalah digunakan oleh murid yang bukan tahun 6. Okay, mereka seronok dan tahap kesediaan saya telah berdaftar the IPO dan juga kami telah hantar 2023 terbaru ni untuk pertandingan peringkat antarabangsa dan berjaya mendapat gold medal dalam inovasi. Dan perniagaan replikasi kami telah pun membuat beberapa perkongsian di pameran dan ia telah siap untuk dijual dalam dua varian, iaitu varian Set Jimat dan varian yang tertinggi iaitu varian Happy. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada rakan-rakan dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ni satu-satunya sekolah Antuan. Ni Bandar Tenggara 1 pelajar Felda ke orang asli tu? Dia nama bandar tapi dia bukan bandar dia. Dia Felda. Dia ni yang kampung orang dia taman-taman. Dia bukan orang asli tu yang dalam sikit. Tapi dia hampir jugalah. Yang dekat dengan taman tu kan. Okay. Dia kota bandar jugalah. Taman-taman gitulah. Kilang-kilang. Okey. Terlebih saya ucapkan tahniah ke atas inovasi tersebut. Walaupun dari segi KIK ni dia ada beberapa cara yang perlu diikuti step by step untuk masukkan data-data KIK. Kalau tengok sini simpangan dia tu jauh sikit lah. Kau nak pergi Bandar Tenggara tu, dia tak ikut Bandar Tenggara, dia pergi Kulai dulu. Kan? Dia pergi Sungai Sayong dulu, dia pergi dulu, kita anda baru dia masuk. Okey, dia tak pergi Bandar Tenggara, pergi Keluang. Okey. Yang pertama saya tengok sini adalah carta batuan. Okey, carta batuannya tu lah tak kena, tak tepat. Ni plan, do, check, action dia. Dari segi macam ni, betul-betul. Dari segi dalam jalan kerja dia tu, plan dia tak kena, do, check, action pun semua tak kena dia punya persua. Kemudian jalan kerja dia yang dapat tu saya tak tahu lah yang mana satu kamu punya perancangan dan kamu punya tindakan dia. Pasal dia satu kotak je, patutnya dia 2 kotak atas dan saya bawah. buat macam dirancang kemudian kita bertindak. Ini kita rancang semula. Kalau ada dia terbalik semula dia tak boleh dia dalam PDCA ni dia akan throw ke depan, dia tak ada ghostan balik. Itu satu. Yang kedua, brainstorm. Brainstorm ni ialah pencambahan fikiran, idea-idea yang nak dikeluarkan apa semua. Tapi gambar rajah yang ditunjukkan sini ni bukan brainstorm, ni ialah rajah hubung kait. Saya menggunakan brainstorm ni untuk saya mengenal pasti macam mana nak settlekan masalah dia betul-betul. Tapi yang dirakam kat dia ditulis dekat sini ni rajah hubung kait lain. Maksudnya dia itu macam pokok, lebih kurang macam pokok sikit lah dia punya gambar rajah tu kan. Dia brainstorm ni ketik nanti belajar balik. Saya tak ada nanti sekarang panjang bagi dia. Dalam apa tu yang 8 kaedah dia jangan tengok. Kalau tengok ni kadang tak semestinya yang kita tengok tu betul. Kena belajar pasal tu okey. Tapi dah bagus dah tu dah. Ada berani apa semua. Okey. Kemudian saya kat sini dari segi tajuk masalah yang atas ni ada 2. Kat sini dia kata sini murid sukar untuk mengingati fakta yang sangat banyak dalam satu topik. Itu satu. Yang kedua, masa pengajaran yang tidak cukup untuk guru mengajar topik pengawetan makanan. Kedua. Mana satu nak pakai? Dia susah nak ingat banyak benda sebabkan cikgu tu tak cukup masa. Jadi sebab tu yang kita come out ni macam mana murid nak dapatkan ilmu tu dalam masa
yang masa guru tu kita cepatkan sebab bila masa tu sangat berharga dalam ni kan, dalam minggu untuk mengajar tu. Lepas tu dalam KIK ni, kena betul-betul fahami teknik KIK tu. So dalam ni ada, kalau kami kita tengok ada dua. Jadi kena nyatakan yang mana satu nak buat. Maksudnya kita Kemudian akan dia fokus ada satu jawapan dia ni, kamu punya soal dia balik pada 5W1H. What? Tapi kat sini kamu tanya balik semula. Apa masalah yang hadapi? Maksudnya saya brainstorm lah, saya tahu apa masalah saya tu. Di luar tak ada untuk. Okey. Jadi what ni, jadi apa salah je? Nak murid sukar mengingati fakta ke atau masa mengajar yang tidak cukup? Tu dalam what tu kena tahu. Barulah pergi when, who, where, how tu. Okey. Jadi kena gali balik semula teknik-teknik penyelesaian dalam KIK ya. Okey. Puan ada apa? Saya nak tawar sikit je. Kita tahniah untuk penghasilan projek. Terima kasih. Projek ni tadi kumpulan cikgu kata cikgu dah ada ibu bapa yang tolong cetak. Dia ada satu. Okey. Ada MOU tak? Maksudnya ni antara saya dengan mereka. Ya. Biasa kita buat masa ni belum. Sebab masa saya cakap tu, bila saya buat pun dia kata tak payah bayar. Dia kata ambil saja. Bukan masalah bayar tak bayar. Dia masalahnya bila kita buat macam dia back kepada MyPO balik. Okey. Okey. Katalah saya ni parents, saya ni jahat. Betul Saya ni jahat. Okay, faham. Then saya dah dapat pada cikgu. Saya jahat, saya pergi cetak banyak-banyak saya jual. Cikgu tak boleh kata apa sebab cikgu tak ada MOU dengan saya yang mengatakan benda tu adalah perjanjian antara saya sebagai pencetak dan juga cikgu adalah sebagai the ownership untuk projek ni. That's why saya kata sebab tu satu MyPO. MyPO adalah satu pendaftaran hak intelek yang nak menjaga kita punya projek. Kita punya hak sebab satu-satu produk kalau kita tengok balik perkeliling transformasi KIK ni Horizon baru dalam perkeliling tu terang nyata 250,000 hasil bersih pertama 100% adalah milik inventor, milik kumpulan. Maknanya agensi tak dapat sesen pun. That's why kalau cikgu tak ada pendaftaran harta intelek dan cikgu jual macam tu saja, salah. Sebab cikgu adalah penjawat awam. That's why benda ni kena ada benda tu dan juga itu yang nak melindungi cikgu. 250,000 pertama tadi tu cikgu punya. 250,000 RM1 hingga RM1 ada pecahannya pula. 80%. Yes, hingga 5.5 juta. Then MOU tu lah yang nak melindungi cikgu. Then satu lagi, yang kedua, berapa kos dia tadi? 150. Kalau yang cantik sikit. Yang cantik sikit. Cikgu pernah tak minta dana? Ada hasrat nak sebar luas satu Malaysia, satu dunia? Ada hasrat tu ada. Tapi boleh tak dana tu. So that's why kena satu ada MOU. Kalau cikgu nak dana, cikgu boleh datang kat MOSTI. Mesti ada dana bagi projek-projek yang nak dikembang ataupun nak dikomersialkan. Dengan syarat cikgu boleh tunjukkan kat kita impak dan juga outcome. So kita akan bagi bermula daripada RM5,000 hingga RM500,000. Dengan syarat ada MOU siapa yang nak cetak, nak dikembangkan ke mana, impak dia apa, outcome dia apa. Dengan satu lagi, mesti hanya tengok bagi projek-projek yang ada nilai komersial. Bagi projek yang tak ada nilai komersial, mesti tak bagilah. So kita ada satu lagi, kita akan carikan cikgu syarikat mana yang nak tolong kembangkan projek cikgu. That's why saya kata cikgu kena ada MOU tu dulu. Okey, faham. Okay. Terima kasih. Terima kasih, Man. Kita bergerak pula untuk kategori KIK. 5 pemenang anugerah Sagu Hati dimulakan dengan kumpulan Aureus College Matrikulasi Johor.
Untuk makluman tuan-tuan para hadirin sekalian, sagu hati untuk KIK berjumlah RM1,200. Untuk gangsa pula RM1,600, perak RM2,000, emas RM2,400 dan platinum RM2,800. Untuk anugerah gangsa pula, dipersilakan SK Bandar Tenggara 1, SK IPT1 Skuad Inovasi Kreatif Bandar Tenggara 1.